Ruang Bicara 3 Ogos 2022, hari ini hari Rabu. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada anda kerana terus bersama kami di Ruang Bicara untuk sekian kalinya bersama saya. Jadi ini juga bukan kali pertama untuk saya secara peribadi mengangkat cerita ataupun isu mengenai kebolehpasaran graduan. Kerana sebelum ini kita pernah bicarakan baik di dalam platform di Bernama ini sendiri, malah ketika saya di luar platform Bernama ini juga pernah bersama Majlis Profesor Negara, dan ketika di RTM juga isu kebolehpasaran graduan ini juga dibangkitkan. Malah di mana jua sebenarnya isu kebolehpasaran graduan ini dibangkitkan sejak kalau kita perhatikan berlakunya pengangguran. Jadi kalau orang bertanya macam mana isu kebolehpasaran graduan ini berlaku, kerana wujudnya pengangguran. Jadi itu mungkin satu persoalan yang akan saya lontarkan, benar atau tidak isu kebolehpasaran graduan ini berpunca daripada pengangguran, bersama dua ahli panel saya yang dah bersedia. Apapun sebenarnya, bila kita bercakap tentang isu pendidikan, isu yang akan sentiasa dimatai dan sentiasa diberikan perhatian oleh segenap lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam bidang pendidikan itu sendiri, bagi ibu bapa, malah kepada mereka yang kita nyatakan sebagai pemegang taruh. Dan isu kebolehpasaran graduan ini juga, kalau dikatakan bila mana Menteri Pengajian Tinggi yang mengumumkan bahawa kadar kebolehpasaran graduan pada tahun 2021 meningkat 1.1 mata kepada 85.5% berbanding 84.4% pada tahun 2020. Adakah dengan peningkatan 1.1% ini kita boleh menganggap satu kejayaan dalam proses menjayakan kebolehpasaran graduan itu sendiri? Jadi bagaimanakah, apakah juga untuk kita memahami kaedah statistik kebolehpasaran graduan ini? Jadi bercakap dengan isu kebolehpasaran graduan ini juga, banyak sebenarnya isu-isu ataupun subtopik yang boleh kita gali dan boleh kita amati kerana ia saling berkaitan antara satu sama lain. Kalau betul pada tahun 2012 ketika itu kita ada gap GEB, yang mana menyebut satu blueprint, iaitu Graduate Employability Blueprint 2012-2017. Kemudian kita ada Pelan Pembangunan Pendidikan yang memberikan beberapa teras yang ditumpukan, iaitu tentang kebolehpasaran graduan itu sendiri untuk meningkatkan nilai tambah graduan itu sendiri. Semuanya terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan. Dan yang terbaru pada tahun lepas, Pelan Strategik Pembangunan Kebolehpasaran Graduan juga telah pun dilancarkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi pada malam ini, mengambil daripada isu semasa, iaitu kebolehpasaran graduan, tentang beberapa kursus di IPTA yang telah pun digugurkan, ia saling berkaitan. Bersama saya di studio, paling hampir ialah Dr. Zokri Idris, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pusat Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, PIS. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama, kebolehpasaran graduan itu kita bicarakan kerana ada pengangguran. Betul atau tidak? Tidak berapa tepat pada pengamatan saya, kerana kalau kita lihat takrifan kebolehpasaran itu, marketability seseorang graduan itu diukur dengan apakah kualiti dan kapasiti yang ada pada graduan itu. Boleh jadi juga antara situasi bahawa graduan itu tidak dapat diakhiri dengan pekerjaan seperti mana yang selayaknya untuk graduan itu. Itu pun ialah isu kebolehpasaran juga. Kita tidak lihat end game yang hanya pengangguran. Kalau graduan itu tidak boleh menamatkan akhirnya dengan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang pengajian, yang tidak selari dengan apa yang dipelajari, itu juga adalah isu kebolehpasaran. Jadi saya rasa tidak adil sebenarnya kalau kita terus kaitkan pengangguran sebagai end game ataupun kata penamat kepada ketidakbolehpasaran graduan di negara kita. Okey, itu sebagai mukadimah daripada Dr. Zokri Idris, dan juga hadir bersama saya di studio ialah Profesor Datuk Teknologis Dr. Ahmad Mujahid Ahmad Zaidi, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPNM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi Prof ni, pandangan Prof, kalau tadi saya kaitkan kebolehpasaran graduan ada kaitannya dengan pengangguran, setuju atau tak? Ataupun senada dengan Dr. Zokri? Okey, saya setuju dengan pandangan Dr. Zokri, di mana kadar pengangguran ni dia kadar pengangguran berlaku disebabkan tiada peluang pekerjaan, tiada peluang pekerjaan ataupun
ataupun disebabkan oleh kalau kita tengok dari segi semasa, disebabkan oleh disruptif teknologi ataupun automasi, menyebabkan beberapa area pekerjaan telah pun ditutup, kan. Jadi justru itu kalau kita kaitkan dengan kadar pengangguran dengan kebolehpasaran, saya rasa tidak sesuai sekali. Dan apa yang penting di sini adalah kebolehpasaran ni adalah amat berkaitan dengan kualiti graduan yang kita hasilkan. Itu yang saya rasa paling tepat sekali, dan juga ianya juga selari dengan peluang pekerjaan yang tersedia ada di tempat kita. Jadi kita bercakap tentang kualiti graduan. Kedua-duanya senada tentang kualiti graduan. Jadi gimana kualiti graduan kita dalam kebolehpasaran graduan ini? Saya nak tambah sedikit tentang apa yang saya katakan tadi. Selain daripada kita lihat graduan ini tidak boleh mendapatkan pekerjaan sesuai, kita juga melihat ketidaksesuaian gaji ataupun penyelarasan gaji mengikut profesionalisme tertentu. Seandainya profesionalisme A ini gajinya X amount yang sepatutnya dia dapat, tetapi dalam realitinya dia tidak mendapat gaji seperti mana yang diharapkan. Jadi itu juga berlaku isu ketidakbolehpasaran. Mengapa ini berlaku? Itu yang pertama. Dan juga pengangguran ini sebenarnya, Syahimi, banyak faktor sebenarnya yang mengakibatkan kepada pengangguran. Ada juga graduan yang memilih pekerjaan, graduan yang tidak boleh berhijrah, graduan yang mempunyai masalah peribadi, yang keluarga yang tidak boleh berkhidmat di dalam sesuatu pekerjaan dan akhirnya terpaksa duduk di kampung dan menganggur. Ini juga antara indikator-indikator pengangguran. Jadi sekali lagi saya berpendapat bahawa kebolehpasaran itu tidaklah ada satu jalinan yang khusus dengan pengangguran. Berbalik pada soalan tadi, kualiti graduan ini sebenarnya banyak perdebatan, banyak perbincangan, banyak pandangan juga yang telah telah dinyatakanlah. Mungkin pandangan saya bukanlah konklusif pada pandangan-pandangan yang lain, tetapi saya melihat banyak usaha-usaha di pihak graduan itu sendiri, pihak universiti, pihak kementerian dan sebagainya untuk meningkatkan kualiti graduan dari segala aspek. Cumanya kualiti ini subjektif. Kita tidak boleh ukur, dan kadang-kala apabila kita berbuat dengan cara begini, industri tidak mengiktiraf kualiti yang dinyatakan. Saya bagi contoh sebelum saya serahkan semula kepada Syahimi. Di pihak universiti, pada pengalaman saya menjadi tenaga pengajar di beberapa buah institusi, pihak universiti ada penakkulan dan pentakrifan. Apakah yang dikatakan kemahiran insaniah itu ataupun soft skill. Contohnya kemahiran berkomunikasi, latihan dalam kumpulan dan sebagainya. Tetapi di peringkat industri, bukan sahaja ini adalah satu benda yang basic. Ini bukan sahaja yang satu nilai tambah, tetapi ini seharusnya ada. Tetapi di peringkat industri, mereka mementingkan industrial driven. Mereka memerlukan results driven ataupun performance driven, di mana kemahiran sebegini kurang ditekankan di peringkat universiti. Kerana kita di universiti melihat kepada proses pendidikan, proses pentarbiahan dan sebagainya, tetapi di peringkat industri kita tidak lihat proses, tapi kita lihat keputusan akhir. Jadi di situ saya rasa berlaku mismatch lah. Pentakrifan yang berbeza tentang kualiti graduan itu sendiri. Okey. Untuk Prof sendiri melihat kualiti graduan, kalau kita mengambil contoh UPNM itu sendiri, apa yang ditekankan dari soal kualiti graduan untuk memastikan kebolehpasaran graduan itu, khususnya graduan UPNM dapat memasuki pasaran? Okey, untuk UPNM kita selain daripada kita tekankan elemen know-how and kita juga banyak develop on soft skill lah. Kita tekankan kepada elemen pembangunan sasiah pelajar dan juga disiplin. Sebab kita fikir untuk dapatkan graduan let's say dalam bidang IT dan sebagainya, kita boleh dapat mana-mana graduan, tapi graduan dengan sasiah dan peribadi yang tinggi ni begitu sukar untuk kita dapat. Kalau kita lihat dalam moto UPNM pun menekankan duty, honor dan integrity. So jadi balik pada moto tersebut,
kita tekankan sekali lagi pada pembangunan sasiah pelajar itu amat penting, selain daripada know-how element. Jadi setakat ini bagaimana dengan kebolehpasaran graduan untuk UPNM? Alhamdulillah, so far pada ketika kita dilanda pandemik tahun 2020 yang lepas, kita telah mencapai 95% kebolehpasaran, dan tahun 2021 kita telah mencapai sebanyak 96.9% kebolehpasaran. Okey. Jadi adakah dengan nilai ini kita boleh menganggap kebolehpasaran sekarang berada pada tahap yang boleh membanggakan, ataupun sebenarnya perlu ada added value seperti nilai-nilai tambah sasiah, disiplin, ataupun kita sekarang ni dah tertinggal dari segi driver yang sebenarnya, Dr. Zofri? Pada pengamatan saya, ada perbezaan antara kebolehpasaran ataupun marketability dan juga kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan, employability. Ini adalah dua tarifan yang berbeza sebenarnya. Kebolehpasaran ini adalah satu yang kita ukur dari segi capacity. Tetapi capacity ini tidak menjamin graduan itu mendapatkan pekerjaan. Jadi di situ ada masalah sedikit di situ. Dan juga kalau kita lihat laporan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, di mana 85.5% kebolehpasaran itu juga merangkumi graduan yang masih belum mendapat pekerjaan. Tetapi mereka ini mempunyai nilai kebolehpasaran. Jadi dekat situ kita dah boleh lihat dalam kebolehpasaran, nilai kebolehpasaran itu tidak semestinya diterjemahkan 100% mendapat pekerjaan. Jadi kita kena lihat dekat di situ. Jadi saya rasa kayu ukur yang sebenarnya adalah untuk melihat employability. Sejauh manakah graduan ini dapat orang kata mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kelayakannya, ataupun tidak menganggur berdasarkan kapasiti itu sendiri. Ada masalah yang disebut tadi. Jadi adakah telah pun dikenal pasti masalah-masalah itu dan dirungkaikan apakah solution penyelesaian kepada masalah-masalah yang dibangkitkan? Saya kurang pasti sama ada permasalahan yang saya nyatakan tadi itu senada dengan pihak akademia ataupun pihak kementerian. Mungkin itu perbincangan yang seperti Prof lebih lanjut. Apa masalah yang dikenal pasti? Okey, kalau kita lihat dari segi mismatch di antara industri dengan kurikulum ataupun program yang kita tawarkan. Jadi sebab itu saya fikir KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi terutamanya telah mengambil beberapa langkah dan telah memperkenalkan contohnya pelan strategi kebolehpasaran graduan 2021 hingga 2025 di mana menggariskan 4 strategi utama. Yang pertama berkait rapat dengan pengukuhan kecemerlangan bakat. Mana kita nak dia dalam pengukuhan kecemerlangan bakat ni adanya elemen berkenaan dengan peningkatan penguasaan bahasa Inggeris dan juga sasiah, pembentukan sasiah pelajar. Dan strategi kedua, perluasan kerjaya pelajar. Tidak semestinya, let's say kalau kita belajar dalam bidang kejuruteraan engineer, kita keluar sebagai engineer, mungkin kita boleh pergi kepada boleh meneroka kepada beberapa bidang yang lain. Contohnya sekarang ni banyak jadi konten untuk media, Insta, famous dan sebagainya, kan, ataupun dalam bidang bisnes, kan, dan sebagainya. Dan seterusnya adalah strategi yang ketiga adalah pemantapan pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini saya lihat KPT telah minta semua universiti awam dan juga universiti swasta untuk review balik kurikulum agar kita seiring dengan kehendak industri pasaran. Dan yang keempat adalah ada buat sebarang review. Kita ada tengah buat review. In fact beberapa program kita cuba couplekan dengan professional certificate. Ini kita fikir akan ada added value kepada para graduan kita. Yang strategi yang keempat saya belum silakan, ini Prof. adalah pemekasaan hubungan industri. Yang ini saya lihat kebelakangan ini universiti banyak menjalinkan kerjasama smart partnership dengan industri-industri yang terlibat lah. Tapi dalam hal ini 4 inisiatif itu, dan sebelum ni kita ada GEB diperkenalkan pada tahun 2012, kemudian tampil dengan Pelan Pembangunan Pendidikan PPIM, dan sekarang ini dengan adanya pelan strategik, adakah Dr. Zofri yakin kita berupaya membantu graduan itu sendiri mendapatkan peluang pekerjaan?
Pertamanya, sektor pekerjaan ini bersifat anjal ataupun fluid. Ya, kita tidak boleh merangka sesuatu pada hari ini beranggapan ia masih relevan dalam 2 tahun kerana dunia bergerak pantas. 2018 lain cara kita bekerja dan belajar. 2020 dan 2021 lain cara. Jadi ini tidak bergerak seiring sebenarnya. Cumanya apa yang saya rasakan perlunya ada seperti mana yang Prof cakapkan tadi, ada aspek hubungan industri itu. Kalau boleh saya tambah, bukan sahaja universiti ini harus menggerakkan hubungan industri, tetapi kita harus melihat ke manakah arah perjalanan industri ataupun plan pembangunan negara itu sendiri. Kerana dengan plan pembangunan negara yang menyeluruh, kita akan tahu apakah industri yang boleh kita fokuskan dari semasa ke semasa. Saya bagi contoh, pada tahun 1997 kita digerakkan dengan ICT dan sebagainya. Kita ada Cyberjaya, kita ada MSc. Seluruh akademia ataupun universiti mengadakan kos ICT dan sebagainya. Tapi mengapa pada ketika ini masih ada golongan IT yang tidak mendapat kerja? Jadi kita ambil pengajaran itu pada tahun ini. Pada tahun 2021 dan 2022, negara mengalami isu security makanan ataupun agri-teknologi. Dan ini adalah satu plan pembangunan negara. Negara hendak fokus kepada plan security makanan. Jadi kita lihat di sini ada keperluan untuk kita mengembalikan pertanian dengan teknologi. Bila kita ada pembangunan dan perancangan yang jelas sebegini, barulah wujudnya khusus-khusus yang bersesuaian, barulah wujudnya industri-industri pengilang-pengilang pengusaha SME dan sebagainya yang bersesuaian, yang menyahut seruan security makanan itu tersebut. Jadi saya lihat di sini bukan sahaja hubungan industri itu, tetapi kita juga harus melihat luar daripada kotak pemikiran kita, ke manakah fokus pelaburan dan pembangunan negara, dan dari situlah sebenarnya kita boleh rancang industri-industri yang akan timbul, dan universiti akan sahut cabaran itu dengan mengeluarkan graduan yang bersesuaian kehendak industri dan proses pembangunan negara. Jadi dalam tempoh perjalanan inilah kita terpaksa akui bahawa berlaku herotan ekonomi kerana ketidakboleh pasaran graduan itu berlaku. Jadi mismatch tu dah pun berlaku. Betul. Apa yang perlu diambil sekarang ni tindakannya? Adakah kita perlu lagi merangka satu lagi strategi, ya, sedangkan ada lambakan graduan yang mismatch dari segi mendapatkan pekerjaan, ada yang menganggur. Jadi di mana strategi itu harus bermula semula sebenarnya? Saya rasa strategi itu sudah ada. Cumanya pelaksanaan dan implementasi itu harus dibuktikan sebenarnya. Sekiranya keempat-empat inisiatif seperti Prof katakan sebentar tadi tidak berjaya, kita kena tahu kenapa ia tidak berjaya. Bagaimana UPNM sendiri menyambut inisiatif ini? 4 inisiatif ini. Okey, UPNM menyambut baik dari segi strategi yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan jika kita lihat sejak dilancarkan garis panduan, kita dengan aktif telah review back all our curriculum, yang mana kita fikir ada beberapa program yang perlu diberi penjenamaan semula atau perlu digabungkan contohnya, kan. Jadi daripada situ kita juga lihat apa kehendak-kehendak industri yang diperlukan semasa berdasarkan laporan-laporan daripada industri dan juga laporan luar. Kita juga from that kita munikan kembali kurikulum kita agar kita tidak ketinggalan lah. Itu yang kita lakukan. Balik pada soalan tadi, UPNM juga untuk memperkasakan graduan selain daripada fokus kepada elemen sasiah, disiplin pelajar, kita juga tekankan kepada elemen teknologi, especially teknologi digital teknologi. Kalau kita lihat pada satu ketika dahulu, teknologi untuk komputer ni dia ada spesifik pekerjaan dia, kan, IT, ICT dan sebagainya. But
bila masa bergerak, dia menjadi satu keperluan. Jadi kita lihat dalam digital teknologi, keperluan seperti kurikulum yang berkaitan dengan programming ni sangat penting, dan kita cuba akan terapkan pada semua program-program yang berkaitan di UPNM. Okey, baik, dalam pada itu kita juga sebenarnya cuba menghubungi Datuk Teknologis Dr. Wahid Razali, bekas Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On yang kini berada di talian. Hello, Assalamualaikum Datuk. Salam, ya. Terima kasih Datuk kerana bersama kami di Ruang Bicara. Jadi Datuk Wahid, ya, ini bukan kali pertama sebenarnya kita bercakap tentang keboleh pasaran graduan, kerana saya juga pernah ke UTHM untuk kita mengangkat isu keboleh pasaran graduan ini, dan kita juga bicarakan tentang hubungan antara IPTA dan juga dengan hubungan industri itu sendiri. Jadi Datuk sendirilah, ya, selepas meninggalkan UTHM, bagaimana agaknya Datuk melihat hubungan IPTA dan juga kerjasama dengan industri itu sendiri terjalin? Adakah terdapat gangguan-gangguan yang masih lagi berlaku dalam hubungan IPTA dan juga industri ini, Datuk? Ya, terima kasih pada pandangan saya, overall, ya, satu negara ini kita bertambah baik dari segi hubungan institusi pengajian tinggi ataupun latihan dengan industri. Kita nampak pergerakan di dalam Majlis Tiwek Negara itu sendiri menunjukkan bahawa leadership untuk kepekerjaan ataupun untuk tiwek itu sudah sampai ke tangan industri. Itu satu pergerakan yang baik. Dan saya nampak itu akan mengarah kepada satu what we call economic driver kepada negara. Jadi, namun begitu, ada beberapa isu yang saya nampak perlu ditangani dengan secara segera. Iaitu dari segi bagaimana universiti patut menggarap hari ini, sebab tiba-tiba keperluan mendesak teknologi tinggi, teknologi tinggi itu tiba-tiba sampai, dan itulah kita tidak boleh menoleh ke belakang. Kita perlu terus ke hadapan dengan melihat beberapa perkara. Konten tetap konten tidak akan berubah, ya, ilmu itu, tetapi bagaimana proses itu akan berubah. Jadi sekiranya kita tidak melihat proses baru di dalam manufacturing, industri lain apa sekalipun, maka kita akan kalah di situ. Jadi saya harapkan bahawa semoga universiti terus, bukan sekarang ini tak buat, tapi terus melaksanakan apa yang sepatutnya future led workers untuk negara kita lah. Okey, sebagai seorang ilmuwan juga yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang jalinan hubungan industri ini sendiri, Datuk dah pun berkongsi antara isu-isu dan juga masalah. Jadi apa agaknya jalan terbaik bagi pihak KPT sendiri, Majlis TVET sendiri, untuk mengambil langkah dalam menanganinya, Datuk? Ya. Jadi apa yang telah dilaksanakan oleh universiti, saya tahu at least UTHM di bawah leadership Naib Chancellor yang baru pun amat strong ataupun kuat ini, dan KPT juga banyak menggerakkan isu-isu yang berkaitan dengan industri itu. Jadi sebenarnya apa yang diperlukan adalah industri itu hendak untung, dan kita hendak pekerjaan, iaitu pelajar-pelajar kita. Sebab tu masing-masing kena faham dan kena bersabarlah. Saya harap industri pun kena bersabar. Takkan masuk industri terus nak jadi pandai, terus buat kerja 100% productivity. Almost impossible. Jadi kita dan universiti perlu kita menggerak ke arah iaitu supaya ada di samping traditional program itu ditambah dengan professional high-tech, kita kata program ataupun courses. Dan itu saya rasa dengan adanya Majlis TVET yang sedang bergerak dengan kita, saya rasa that negara kita sepatutnya lah in the right direction. Dan saya harap yang penting adalah implementation. Implementation, dan itulah yang saya nampak kelemahan-kelemahan yang perlu kita tangani dengan secara segera. Jadi selain daripada itu, Datuk, ya, isu mismatch antara graduan dengan pekerjaan, kemudian sekarang ni dengan tawaran kursus yang dikatakan ketinggalan zaman untuk UTHM, ya, walaupun Datuk dah berada di luar garis pintu masuk UTHM itu, tapi dari segi pandangan peribadi Datuk sendiri bagaimana? Saya sendiri merasakan bahawa universiti bergerak ke arah lebih dinamik dan lebih fluidik. Dan kita nampak bahawa ini di dalam media pun terdapat UUM
kita kata frozen ataupun kita menamatkan lebih kurang dalam berapa belas kursus. Dan kita di UTHM pun kita berbuat demikian. Cuma kita perlu sedar di sini bahawa jangan oleh kerana terdesak dengan isu kecil bahawa kita terus menggugurkan. Itu tidak boleh. Kita sebagai institusi pengajian tinggi perlu melihat lebih jauh. Jangan hanya melihat rengitkan pelajar-pelajar kita tak dapat kerja, terus kita tamatkan atau kursus kita itu kita jemputkan. Tidak boleh. Kita lihat, dan saya rasa Academic Science Malaysia telah memberikan lebih kurang 30 National STIE niche areas. Itulah yang saya rasa di universiti perlu melihat tentang niche-niche tersebut yang menjadi socio-economic driver kepada negara itu, supaya kita terus naiklah. Jangan buat kerja-kerja yang apa yang telah difikirkan oleh mendalam oleh academic science itu, pada pendapat saya lah. Agensi lain pun tapi itu kita kena lihat dengan teliti lah, sebab mereka telah berfikir, berdebat, pakar-pakar pemikir kita, dan perlu saya rasa kita melihat dalam track ataupun framework yang telah disediakan oleh Academic Malaysia di samping APU itu. Okey, baik. Terima kasih Datuk kerana bersama kami di Ruang Bicara. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bersama kita tadi adalah Datuk Teknologis Dr. Wahid Razali, bekas Naib Chancellor UTHM. Pandangan yang kita raikan, jadi Dr. Zulkifli ada pandangan balas mengenai kursus, beberapa kursus, beberapa bidang yang digugurkan oleh pihak universiti sendiri. Dalam menambah ataupun menggugurkan kursus, again kita berbalik kepada apakah matlamat akhirnya, end game-nya itu bagaimana. Apa saja kursus yang ditawarkan, sekiranya ada permintaan, ia tidak sepatutnya digugurkan. Walaupun, saya bagi contoh contohnya kesusastraan Melayu, contohnya kesusastraan Cina dan Tamil, saya merasakan masih ada peluang pekerjaan yang memerlukan graduan-graduan daripada kursus-kursus ini. Tetapi di manakah peluang-peluang itu harus universiti ambil tahu sebelum itu. Contohnya berapa banyak DBP perlukan, berapa banyak bernama perlukan, jurnalis bahasa Cina, jurnalis bahasa Tamil, kadazan dan sebagainya. Dan dari situlah sebenarnya universiti boleh menyediakan kuota. Kita nak sediakan 10 orang pelajar untuk tahun ini kerana apabila mereka tamat pengajian sudah ada tempat. Jadi industrial placement ataupun strategic placement di peringkat awal antara institusi pengajian dan juga industri, tak kisah bernama dan sebagainya, penting. Walaupun ini adalah khusus-khusus sastra, khusus-khusus yang tidak ada nilai TVET, yang tidak ada nilai saintifik, tetapi negara masih memerlukan khusus-khusus estetika sebegini. Jadi it's just about planning, saya rasa. Perancangan yang strategik, ke mana kita nak bawa pelajar ini dan bagaimana untuk kita tempatkan mereka, dan saya rasa ini tidak ada jadi satu masalah, biarpun khusus apa sekalipun. Pada pandangan saya, untuk UPNM ada menyediakan perkara di mana pelajar itu harus bertugas selepas tamat belajar. Okey, macam di UPNM kita pelajar kita ada dua, satu kadet, pegawai kadet, dan juga pelajar awam. Yang mana pelajar pegawai kadet ni mereka insyaAllah akan dapat pekerjaan selepas mereka tamat pengajian, terus akan ditempatkan di sama ada di bahagian darat, laut ataupun udara. Okey, untuk strategi untuk pelajar awam, kita cuba meshkan dengan industri-industri yang berkaitan dengan pertahanan dan keselamatan. Sebab kita tahu value kita, pelajar-pelajar di UPNM ni, kita tekankan elemen ketenteraan. Contohnya pelajar-pelajar wajib belajar dalam subjek military history dan sebagainya yang berkaitan dengan ketenteraan. And this is the uniqueness of UPNM lah. Jadi pelajar juga digalakkan untuk masuk pada uniform seperti pelapis dan sebagainya. Dan elemen ini basically adalah elemen kita nak memperkuatkan jati diri dan sasiah pelajar itu sendiri. Jadi untuk selling point for UPNM, pelajar UPNM kepada pihak industri luar adalah
sasiah dan juga disiplin yang tinggi. Sebab kita boleh dapat pelajar graduan yang dalam bidang IT yang baik, tapi how good graduan tu dari segi sasiah dan juga integriti, ini yang kita tekankan di UPNM. Okey, baik, kita akan berehat seketika, Dr. Zofri dan juga Prof, dan kita kembali selepas ini dengan tajuk kebolehpasaran graduan Kalis Masa Depan. Semuanya dalam Ruang Bicara. Jangan ke mana-mana. Kebolehpasaran graduan Kalis Masa Depan. Strateginya telah pun direncanakan, pelbagai telah pun diaturkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi 2012 dan kini terus disambung hinggalah ke tahun 2025 dalam Plan Pembangunan Strategik Kebolehpasaran Graduan. Jadi masih lagi juga bersama saya di studio ialah Profesor Datuk Teknologis Dr. Ahmad Mujahid Ahmad Zaidi, Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPNM, dan juga Dr. Zofri Idris, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pusat Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia PACE. Jadi dalam keadaan semasa ini juga kita ingin melihat satu transformasi lah dibuat oleh pihak kerajaan. Ya, itu dah ada pelbagai strategi dan diletakkan di bahu Kementerian Pengajian Tinggi. Apa lagi yang perlu dilakukan sebenarnya? Ada satu sudut dari pihak kerajaan, Kementerian Pengajian Tinggi, dan bagi graduan itu sendiri, Dr. Zofri. Ini satu soalan yang saya rasa menarik lah, kerana kita dah bincang apakah peranan kementerian, apakah peranan universiti. Akhirnya ia berbalik juga kepada peranan individu, iaitu peranan graduan itu sendiri. Pertamanya, graduan perlu menyedari bahawa dunia di luar kuliah itu, di luar bilik kuliah itu ternyata adalah dunia yang sebenar, dunia yang realiti, yang tidak sama seperti dunia di dalam kuliah. Kalau di zaman saya dahulu, aktiviti co-curriculum ini dianggap hanya 30% ataupun 30%, 40% dalam proses kemenjadian seseorang graduan. Tetapi saya lihat pada masa kini, aktiviti co-curriculum pelibatan di luar bilik kuliah itu sebenarnya sudah merangkumi 70% ataupun 80%. Kerana dengan aktiviti-aktiviti sebeginilah yang akan mendedahkan pelajar tentang pertamanya networking, jaringan antara industri ke ataupun pemimpin NGO dan sebagainya. Bila ada jaringan, mereka tahu membawa diri mereka. Bila mereka ada pekerjaan di luar bilik kuliah dalam aktiviti-aktiviti ini, seterusnya mereka telah didedahkan dengan cara LDK, cara bekerja dalam berkumpulan dengan cara yang sebenarnya. Membuat minit mesyuarat, surat rasmi dan sebagainya. Jadi saya melihat di peringkat graduan itu, pertamanya dia kena sedar bahawa perlu ada penglibatan luar daripada bilik kuliah. Dan keduanya, graduan juga harus lihat dan study apakah perkembangan semasa dalam sesuatu industri yang mereka ingin ceburi, kerana perkembangan ini berubah. Dia bersifat anjal dari minggu ke minggu, bulan ke bulan dan sebagainya. Jadi mereka perlu arif tentang perubahan ini. Dan antara cara lain adalah untuk melengkapkan diri dengan kursus-kursus profesional seperti yang Prof Datuk sebutkan sebentar tadi. Banyak kursus-kursus seperti di Coursera dan sebagainya yang ditawarkan secara percuma dan berbayar, kerana kursus ini juga ada satu nilai tambah sebenarnya. Dan mereka harus melengkapkan diri mereka dengan kursus-kursus begini. Dan akhirnya saya mencadangkan juga untuk para pelajar dan graduan untuk memberi lebih banyak masa kepada latihan industri ataupun internship. Kalau tidak silap saya, sekarang ini 6 bulan. Pada pengamatan saya, setahun adalah cukup ideal dan kondusif, kerana di sinilah mereka akan dibentuk, mereka akan diajar dan dilatih bagaimana untuk menghadapi suasana industri yang sebenar. Dan apabila mereka tamat itu, mereka sudah mengatakan sekurangnya saya ada setahun pengalaman bekerja, walaupun di peringkat internship ataupun jaringan industri. Jadi ini antara 4 peranan, 4 penglibatan daripada graduan itu sendiri untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka. Prof, ada tambahan daripada Prof? Okey, saya bersetuju dengan pandangan Dr. Zuhri. Begitu detail dan mendalam lah. Jadi saya lihat dalam keadaan semasa dia berbalik pada 3 perkara lah. Job seeker, iaitu melibatkan pelajar itu sendiri, job creator, agensi-agensi yang menawarkan peluang pekerjaan dan sebagainya, dan juga job nature lah. Kalau kita lihat pada 3 elemen ni,
kalau ketiga-tiga elemen ini aktif, dan insya-Allah kita boleh selesaikan isu kebolehpasaran ini ataupun kadar pengangguran di negara kita. Jadi kalau kita lihat balik pada macam contohnya job seeker, lebih kepada peranan pelajar itu sendiri, macam mana pelajar itu untuk berubah bentuk diri mereka, bagaimana untuk membentuk diri mereka. Ini adalah peranan daripada institusi pengajian tinggi untuk membantu provide training dan sebagainya yang sesuai dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat dari segi job creator ni, bagaimana kita nak di peringkat universiti, bagaimana kita nak link dengan link dengan industri yang sedia ada, yang berkait rapat dengan program yang kita tawarkan. Jadi program tersebut yang mana kita seiring dengan industri, bagaimana yang dikatakan tadi oleh Datuk Wahid dan juga Dr. Zuhri, industri ini dia sangat dinamik, berubah from time to time. Jadi adalah amat perlu, wajar institusi dan juga pelajar itu sendiri kita sentiasa update our knowledge from time to time lah. Okay. Saya nak tambah sedikit. Bila Prof sebut tentang job seeker tu, tiba-tiba saya ada satu idea baru, sebab kita tidak membincangkan tentang bagaimana peranan graduan untuk mencipta pekerjaan. Selama ini kita membincangkan graduan untuk mendapat dan mencari pekerjaan. Tetapi graduan pada ketika ini, kita tahu bahawa Gen Z ataupun millennial ini adalah the generation of disruption, di mana kita, saya tak naklah mengaku saya daripada generation ni, tapi Gen Z ini adalah generasi yang merubah dan mencipta sesuatu benda yang baru. Jadi di sini juga peranan graduan untuk mencari idea dan kapasiti bagaimana untuk saya yang akan menerbit dan mewujudkan pekerjaan untuk diri saya dan rakan-rakan saya. Tapi content creator itu sekarang kita dah boleh iktiraf sebagai satu kerjaya ataupun belum? Perdebatan itu berlaku. Saya rasa selagi mana ia satu profesionalisme, satu kepakaran kita dan kepakaran itu diiktiraf dan dibayar setimpal, saya rasa itu adalah pekerjaan, saya rasa itu adalah profesionalisme, biarpun apa saja aktiviti yang dilakukan. Okey. Jadi pandangan balas content creator sebagai satu kerjaya. Ya, kalau kita lihat sekarang ni dari segi peluang pekerjaan amat sempit dari segi dan keadaan semasa, dengan sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Dr. Zuhri, disebabkan disruptive teknologi, menyebabkan landscape pekerjaan tu berubah. Jadi saya fikir dari keadaan yang dinamik ini, kita boleh mengiktiraf content creator itu sebagai satu pekerjaan. Okey, jadi sistem dalam industri itu bersifat dinamik, bersifat anjal, berubah-ubah. Tapi dalam soal budaya, adakah ia mengganggu seseorang graduan itu untuk mendapatkan pekerjaan dan membantu sekaligus dalam kebolehpasaran graduan itu sendiri? Ini pada pandangan peribadi saya mungkin sedikit berbeza dengan universiti-universiti ataupun seperti yang Prof katakan tadi, bahawa pembangunan sasial ini penting. Saya akui ia penting, tetapi kalau kita melihat dari segi kerangkuman itu sendiri, kapasiti yang boleh diserapkan kepada pelajar itu, saya merasakan dengan ada banyak fokus tu, pelajar tidak boleh serap, graduan tidak boleh serap ke semuanya. Kita perlu fokus straightforward dan kita perlu tahu apa yang kita nak at the end of the day itu. Kalau kita nak menjadi satu graduan yang holistik, secara idealnya saya bersetuju, secara falsafahnya saya bersetuju, tetapi dari segi realiti, keperluan industri dan juga permasalahan pengangguran itu sendiri, saya lebih bercenderung untuk mengatakan bahawa kita kena straightforward dan fokus. Masalahnya adalah pengangguran. Pengangguran ini adalah kebolehpasaran antara sebabnya, dan kebolehpasaran ini tidak ada berkaitan yang tinggi dengan budaya, sasiah dan sebagainya. Jadi pada pandangan industri, kita harus tahu apa masalahnya dan kita terus straightforward kepada permasalahan itu. Itu pada pandangan saya lah dari segi industri. Saya kurang bersetuju lah, minta maaf Dr. Zuhri, sebab bagi saya sasiah dan
sasiah tu adalah penting. Betul. Dan kita boleh ada good IT officer, Betul. tapi sasiah yang tidak bagus. Dan dengan sasiah tidak bagus mungkin boleh menyebabkan image syarikat ataupun institusi berkenaan akan jatuh. Betul. Because of the sasiah. Jadi saya fikir benda ni bergerak seiring perubahan teknologi yang dinamik. Kita perlu adopt dan juga kita perlu lahirkan graduan yang bersasiah tinggi. Kalau kita lihat sekarang, kenapa graduan kita menganggur, ada juga disebabkan mereka memilih kerja. Kenapa mereka memilih kerja? Kerana mereka kekuatan diri sasiah yang dibina itu tidak up to the standard, whereby the student menyebabkan mereka akan memilih, kata saya nak dengan sijil saya sekian-sekian, saya nak dengan gaji sekian-sekian kan, tapi mereka tidak pernah ada rasa ingin mencuba. Ini yang pentingnya pembentukan sasiah adalah perlulah bagi saya. Okay. Baik, di talian juga pada ketika ini adalah Profesor Dr. Roslina Ahmad Saufi, Dekan Malaysian Graduate School of Entrepreneurship and Business daripada UMK, Universiti Malaysia Kelantan di talian. Hello, Assalamualaikum Prof. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof kerana bersama kami di Ruang Bicara. Kita bercakap tentang kebolehpasaran graduan kalis masa depan. Jadi kita faham bahawa dalam plan strategi pembangunan kebolehpasaran graduan juga dinyatakan tentang graduan yang holistik, mempunyai nilai tambah keusahawanan. Jadi Prof sendiri, bagaimana Prof menyediakan dan juga menyambut apa yang disarankan oleh pihak KPT tentang hal ini? Okey, terima kasih Suhaimi. Okey, berkenaan dengan membentuk satu pelajar yang holistik ini telah dinyatakan lebih dahulu dalam PCTN pada masa dulu lagi, bukan saja perkara yang boleh saya rasa perkara yang baru. Jadi bagaimana universiti kali ini menyambut adalah dengan menerapkan elemen keusahawanan itu. Kerana keusahawanan itu antara kelebihan ataupun manfaat daripada keusahawanan itu adalah mengajar ataupun mendidik pelajar untuk berfikiran secara kritikal. Secara kritikal bukan saja mengetahui tentang selok-belok perniagaan, tetapi apa yang pentingnya adalah mempunyai minda yang kritikal, mempunyai kemampuan untuk berfikir di luar kotak, mempunyai pemikiran yang inovasi, kreatif dan juga kepimpinan juga. Itu antaranya lah bagaimana kalau kita nak membentuk seorang pelajar yang holistik. Sebab kita tak boleh jangan salah faham apabila disebut dalam plan PPTN itu membentuk pelajar holistik, keusahawanan itu kita nak mewujudkan semua pelajar menjadi usahawan, bukan. Kita nakkan pelajar mempunyai minda keusahawanan. So apabila dianggap minda keusahawanan mampu mencernakan seorang pelajar ataupun meningkatkan sasiah yang disebut oleh kedua-dua ahli panel kita tadi, dia selain daripada sasiah adalah membentuk ilmu dan teknologi yang baru. Cuma apa yang perlu kita ubah pada masa kini untuk mewujudkan pelajar yang kalis masa hadapan ataupun orang kata talent proof ni tadi ialah menerapkan teknologi baru dan seiring dengan keperluan industri. Itu yang pentingnya. Walaupun kita nak membentuk minda keusahawanan, nak menghasilkan mungkin 15% graduan menjadi usahawan yang boleh mencipta ataupun mencipta pekerjaan yang disebutkan job creator tu tadi, tetapi fundamentalnya ialah dia mempunyai satu set minda yang memang ke arah kepada pemikiran yang tinggi, mampu mengambil risiko, leadership dan sebagainya. So itu pandangan saya berkenaan dengan holistik. Okey Prof. GEB bermula pada 2012. Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia bermula pada 2015. Kemudian dengan strategi pembangunan kebolehpasaran graduan sehingga 2025. Prof menyebut tentang mengubah. Proses perubahan tu dah berlaku kalau kita mengambil daripada GEB 2012 sehinggalah setakat ini. Apa perubahan yang telah berlaku? Adakah kita dah mendapatkan kesan, impak daripada apa jua strategi yang dimainkan oleh pihak kerajaan? Okey, sebenarnya memang ada. Okey,
15% itu telah pun dicapai? Ya, telah dicapai. Okey. Apabila program WBL ataupun pembelajaran berasaskan pekerjaan ataupun setengah negara menyebut problem based learning, okey. Bila Malaysia introduce 2U2I, program 2U2I pada tahun 2016 yang bermula daripada Universiti Malaysia Kelantan peneraju utama. So graduan kohort pertama mempunyai mencapai 100% sebagai usahawan, sebab tujuan ataupun objektif utama 2U2I adalah untuk melahirkan usahawan. Okay. Dan pada hari ini saya boleh kata bahawa UMK memang telah dinobatkan sebagai Universiti Keusahawanan pertama di Malaysia, di mana kita telah mencapai graduate entrepreneurship pada 15.6% pada tahun 2020, dan kemudian pada tahun 2021 sedikit jatuh lebih kurang dalam 12%. Tetapi baseline kerajaan adalah target 15% tadi. So daripada 20 universiti awam memang kita telah capai, kebanyakan universiti telah hampir, tetapi UMK kita cuba lonjakkan lebih dari, kita cuba sasarkan 20% sebenarnya. Okay, tapi alhamdulillah kita telah capai. Dan saya percaya dalam proses pembelajaran itu, bukan sahaja pembentukan sasia itu memang penting, right? Tetapi kita perlu lebih berani sebenarnya untuk mentransformasikan kurikulum program kita, ya. Umpamanya sekarang ini, kalau saya, ini pandangan peribadi saya, ya. Adakah boleh kita mengurangkan bilangan kursus? Sebenarnya memang boleh. Cuma kita terikat dengan dasar-dasar peruntukan-peruntukan di bawah kerangka kualiti yang sedang ada. Tetapi tidak menjadi masalah untuk mengurangkan bilangan kurikulum, bilangan kursus-kursus yang ditawarkan bagi setiap program akademik itu. Keduanya dari segi pentaksiran itu tadi. Pentaksiran kita perlu berani untuk berubah. Kalau boleh berubah, saya tak kata 100%, sebab masih ada program-program yang memerlukan pentaksiran secara konvensional ataupun conventional examination itu. So apa yang perlu kita wujudkan adalah yang disebut dalam bahasa, maaf saya sebutkan bahasa Inggeris, differentiated assessment. Bermakna kita kena tailorkan. Kalau bidang social science, perlukah kita meletakkan ujian ataupun peperiksaan 2 jam lagi tak, yang seperti yang kita amalkan sekarang. Alhamdulillah dengan hikmah dengan COVID-19 ini, kebanyakan penilaian ataupun pentaksiran itu telah mula berubah daripada peperiksaan yang secara konvensional kepada peperiksaan yang berbeza itu tadi. So ini perlu dibesarkan lagi ruang lingkupnya kepada program-program lain. Tetapi saya tak kata 100%. Sebenarnya masih perlu program-program, umpamanya program medical, program veterina masih memerlukan 100% conventional exam. Kerana we need that precision dari segi untuk melahirkan seseorang doktor dan sebagainya itu tadi. Yang ketiganya ialah kita kena memberi penekanan dalam aspek kaedah pembelajaran, iaitu WBL itu memang kena, kalau itu memang 100% pada saya. So alhamdulillah di UMK umpamanya surat kerja memang sedang dibuat. Semua boleh dikatakan semua 9 universiti sekarang telah menjalani satu proses untuk mentransformasikan program-program yang konvensional kaedah pengajiannya kepada 2U2I ataupun 3U1I itu tadi. Sebab ini merupakan menyambut apa yang dikatakan oleh industri itu tadi. Kita perlukan internship yang lebih panjang. So ini salah satu kaedahnya tadi. Dan yang keempatnya, saya suka menyebut kita tidak boleh hanya menuding kepada universiti saja, tetapi peranan industri itu tadi. Kita perlu peranan industri yang lebih agresif dalam melibatkan diri industri itu di peringkat IPT. Bukan saja setakat penilai kurikulum, tetapi kita nak lebih daripada itu.
Umpamanya, saya bagi contoh seperti di Denmark, Aalborg University, ataupun di Korea lah, jangan pergi jauh, Ulsan University. Bagaimana Hyundai Giant Industry itu menjadi backbone kepada Ulsan University. Kita dah amalkan seperti Uniten yang backup by Tenaga Nasional, MNU backup by Telekom. Tetapi kalau kita ada lebih banyak industri yang ingin ke hadapan ataupun satu universiti dengan 3-4 industri menjadi peneraju untuk melahirkan pelajar yang lebih halis masa depan, saya kira pada masa depan pelajar-pelajar kita memang lebih talent proof lah orang kata. Sebab mereka ini mempunyai cerdik pandai yang tinggi. Dan minta maaf Suhaimi, yang akhir sekali saya memang menyarankan supaya universiti perlu berani. Ini universiti perlu berani untuk membuat transformasi dan buat perubahan. Baik, terima kasih Prof kerana bersama kami. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Baik, berani, transformasi. Itu end game kita pada malam ini juga sebenarnya. Dalam kita memberikan satu konklusi perbincangan kita kebolehpasaran graduan kalis untuk masa depan ini. Jadi transformasi pengajian tinggi dari segi silibusnya, dari segi pendekatan strateginya. Dr. Zofri. Saya rasa transformasi institusi itu tidak akan berjaya sekiranya tenaga pengajar itu sendiri tidak ditransformasikan. Mereka ini seharusnya yang perlu dilibatkan di barisan hadapan dengan industri. Pengamalan di negara-negara maju yang lain, saya bagi contoh di Amerika Syarikat, apabila cuti musim panas, summer break, di mana kita tidak ada kuliah, tidak ada short semester seperti di Malaysia, tetapi para tenaga pensyarah dan juga pelajar ni mereka akan terus bekerja. Tenaga ahli akademik ni akan diserapkan masuk dalam industri-industri selama 3 bulan untuk mereka melihat apa yang telah berubah dalam masa 9 bulan saya tidak berada dalam industri ini. Jadi di situ mereka mendapat the first real hand experience dari tuntutan industri yang akan mereka bawa apabila bulan 9 mereka mulakan kuliah di universiti. Dan mereka lakukan ini selama setahun. Sama juga di United Kingdom, di mana pakar-pakar strategis, pakar-pakar hubungan antarabangsa, mereka akan ada kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan beberapa agensi-agensi kerajaan, kerana di sinilah mereka akan dapat input dari segi praktis dan praktikalnya untuk mereka bawa kepada teori di dalam bilik kuliah dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya yang akan mentransformasikan institusi itu as the end game-nya lah. Jadi saya rasa ia berlibat daripada the first point adalah tenaga pensyarah itu sendiri, dekan itu sendiri, timbalan-timbalan dekan dan sebagainya. Barulah institusi itu akan lebih berani dan ditransformasikan. UPNM berani untuk berubah. Saya fikir untuk survive dalam industri pendidikan for the next 15 ataupun 20 tahun, memang kita kena berani berubah. Saya setuju dengan pandangan Prof. Roslinda tadi yang mengatakan berkenaan dengan perlu customize personalized content tadi kan. Maknanya kita produce di kurikulum yang customize based on di perubahan dinamik industri semasa. Sebab kalau kita lihat dalam Forum Ekonomi Dunia 2022 baru-baru ini ada menggariskan 4 faktor penting untuk menjadikan universiti sebagai future proof education. Yang pertama adalah embrace teknologi. Kita tak boleh tinggal teknologi, kita kena embrace teknologi. Yang kedua, optimize human interaction. Yang ketiga, yang sebagaimana yang telah diperkatakan tadi oleh Prof. Roslinda, personalized content, whereby the content yang kita provide ni mestilah seiring ataupun custom made dengan kehendak industri semasa. Dan yang keempat adalah reach more people. Ini adalah yang digariskan untuk menjadikan universiti itu lestari di masa akan datang. Jadi Prof. Datuk yakin 2025 isu kebolehpasaran graduan ini dapat diselesaikan selari dengan plan pembangunan strategik? Saya amat yakin dengan plan yang telah digariskan. InsyaAllah kalau kita ikut setiap strategi yang telah digariskan dan dengan bantuan daripada kerajaan dan juga industri, kerjasama erat daripada industri, insyaAllah kita dapat capai. Dia ada 3 perkara kat sini yang penting. Graduan itu sendiri perlu untuk berubah.
universiti-institusi yang kita tawarkan latihan atau pendidikan yang seiring dengan industri dan pembentukan sasiah pelajar itu sendiri, dan elemen of entrepreneurship sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dina tadi, boleh mengubah minda pelajar itu sendiri. Dan yang ketiga adalah industri perlu bersedia untuk menerima. Jadi mengakhiri untuk ruang bicara malam ini, saya tertarik dengan apa mesej kita tadi melalui WhatsApp awal petang tadi, Dr. Zokri, economic with human dignity. Kita tutup ruang bicara dengan perkara ini, Dr. Zokri. Antara masalah kebolehpasaran juga adalah bagaimana graduan yang telah menamatkan pekerjaan tetapi tidak dibayar setimpal dengan khusus dan juga kemahiran mereka. Dan inilah sebenarnya kita lihat bagaimana kerajaan boleh memperkenalkan ekonomi bermaruah, ataupun di negara UK dipanggil ekonomi ataupun gaji yang bersesuaian. Dan ini harusnya melibatkan intervensi kerajaan, kerana kalau kita hanya memberiakan pasaran ataupun market untuk menentukan ini, dia tidak akan berjalan, tetapi memerlukan perhatian dan intervensi kerajaan agar gaji yang bermaruah ini mendapat menaikkan semangat graduan, akhirnya menaikkan juga kebolehpasaran graduan, dan akhirnya is a win-win situation lah. Jadi saya rasa ini adalah masalah yang baru yang harus kita lihat bersama, khususnya selepas COVID-19 ini. Jadi kita berakhir untuk program ini, tapi perbincangan tentang ekonomi bermaruah itu baru dicetuskan oleh Dr. Zokri yang akan kita bangkitkan mungkin dalam program yang akan datang. Jadi terima kasih Dr. Zokri, terima kasih Prof. Datuk kerana bersama kami dalam ruang bicara pada malam ini. Sekian sahaja daripada saya, Syuhaimi Muhammad. Assalamualaikum.